Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan, terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, setelah setelah cerita panas kemenangan Najib menang rayuan 2-1 menjadi tular di media sosial, perbualan ramai orang. Setelah Perhimpunan Solidariti untuk Najib mungkin dikatakan berjaya, akhirnya saudara-saudara, beberapa kepimpinan politik di Malaysia telah mengeluarkan kenyataan. Antara yang mungkin dinantikan oleh ramai orang adalah kenyataan daripada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir. Saudara-saudara, tiba-tiba Mahathir membuat pengakuan ini. Pada tarikh yang sama Perhimpunan Solidariti untuk Najib pada 6 Januari, kenyataan daripada Malaysia Kini, berita, artikel, Himpunan Sokong Najib, Guan Eng masih berbisa dakwa Mahathir. Kenapa tiba-tiba Mahathir memuji pengerusi DAP? Saya rasa ini satu pujian. Kalau sindiran pun saya tak tahu, tapi kalau saya baca, ini mungkin satu pujian kepada Lim Guan Eng daripada Mahathir. Adakah Mahathir berminat dengan DAP? Mungkin Mahathir nak masuk DAP. Pun kita tak tahu. Saudara-saudara, bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir menghantar isyarat untuk menegaskan pandangannya bahawa tokoh dalam DAP, Lim Guan Eng, dianggapnya masih berbisa. Dalam hantaran melalui media sosial, Mahathir menjelaskan Lim sebenarnya tidak bersetuju jika UMNO dan PAS bekerjasama seperti yang dinyatakan oleh pengerusi DAP berkaitan himpunan menyokong Najib. Dakwa Mahathir kenyataan dibuat Istana Negara beberapa hari menjelang pendengaran rayuan Najib berhubung tita edendum terkait hukuman bekas Presiden UMNO itu tidak melibatkan larangan berhimpun. Kata Mahathir, apa yang dititahkan yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim hanya melibatkan cara pengampunan seseorang banduan diberikan oleh baginda. Tetapi yang jelas ialah tentangan DAP terhadap kerjasama UMNO dengan PAS. Jika diteruskan kerjasama tersebut, UMNO mungkin tersingkir daripada kerajaan PH. Lim Guan Eng masih berbisa, kata Mahathir. UMNO sebelum ini merancang untuk berhimpun bagi mendengar rayuan Najib berhubung keputusan Mahkamah Tinggi KL yang memutuskan bahawa status edendum berkenaan sekadar kabar angin. 31 Disember lalu, Lim mengingatkan bahawa kerjasama antara UMNO dan PAS dalam Perhimpunan Solidariti untuk Najib boleh menimbulkan keraguan terhadap kedudukan UMNO dalam kerajaan. Saudara-saudara, ini pengakuan Tun Mahathir. Apa komen anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Terima kasih kepada semua yang sudah lama bersama di dalam channel ini. Dan kepada yang baru di dalam channel ini, admin ucapkan selamat datang. Tuan-tuan dan puan, pada tahun 2024, Malaysia, khususnya di Sabah, negeri di bawah Bayu, telah terima maklumat tergempar berkaitan dengan skandal rasuah di Sabah. Sehingga perkara ini menyebabkan timbulnya gesaan kepada Haji G untuk letak jawatan. Bahkan, adun-adun yang terlibat di dalam skandal rasuah tersebut juga ada gesaan kepada mereka untuk letak jawatan. Kalau Haji G letak jawatan, makna kata kerajaan negeri GRS mungkin tumbang dan dalam bahaya kerana melibatkan Ketua Menteri, Menteri Kewangan Sabah dan juga timbalan Ketua Menteri Sabah di dalam isu skandal rasuah ini. Kalau nak cakap Haji G tumbang pada tahun ini, PRN Sabah diadakan awal, mungkin boleh berlaku, tapi mungkin juga Haji G akan bertahan sehingga habis penggal. Tapi saudara-saudara yang saya amat hormati, kalau Ketua Menteri Sabah bersalah bersama dengan adun-adun rasuah, adun berjemaah tersebut, sudah pasti perlu dikenakan tindakan undang-undang. Tapi kalau tidak bersalah, janganlah pula
kita nak gesa mana-mana kepimpinan yang disebut di dalam skandal rasuah itu untuk letak jawatan dan sebagainya, kecuali mereka bersalah. Nah, berkaitan dengan ini, satu lagi pendedahan. Pemuda Warisan menggesa siasat HJJ, isu dakwaan rasuah guna lesen tanah. Nah, satu lagi isu timbul. Sebelum ini, skandal rasuah Sabah yang melibatkan Sabah Mineral Management. Dan kali ini pula, pemuda Warisan, kepimpinan Warisan, menggesa siasat HJJ, isu dakwaan rasuah guna lesen tanah. Pemuda Warisan sekali lagi menggesa SPRM, menyiasat pihak yang terlibat dalam rasuah di Sabah. Kali ini atas dakwaan bahawa lesen pajakan tanah telah diberikan sebagai pertukaran untuk sokongan semasa krisis politik negeri 2023. Khususnya ia menggesa SPRM untuk menjelaskan sama ada Ketua Menteri Haji Jinor telah disoal mengenai isu itu atau belum. Menggunakan sumber negeri atau lesen pajakan tanah untuk mendapatkan sokongan politik merupakan rasuah dan salah guna kuasa, seperti yang diserlakan oleh kandungan video yang bocor. Rakyat Sabah dan Malaysia berhak mendapat ketelusan dan accountability. Kami menggesa SPRM menyiasat semua individu yang terlibat dalam skandal ini tanpa rasa takut atau bilik kasih, termasuk Ketua Menteri, untuk menegakkan integriti, tadbir urus dan kedaulatan undang-undang. Saudara-saudara, berkaitan dengan isu ini, kalaulah HJJ letak jawatan, kerajaan negeri JRS tumbang, rasa-rasanya siapa yang layak jadi kerajaan negeri Sabah yang baru? Adakah Syafiq Abdal sekali lagi jadi Ketua Menteri Sabah? Ataupun mungkin Bung Mokhtar? Ataupun mungkin ada gabungan parti lokal baru? Nah, saudara-saudara, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Setelah kemenangan Najib 2-1, Najib menang rayuan 2-1. Setelah kemenangan Najib disebut-sebut oleh ramai orang, ada satu gesaan terhadap Anwar untuk letak jawatan. Ada tulisan yang saya lihat berkata Anwar perlu letak jawatan. Najib menang, Anwar kecundang menurut satu tulisan. Jadi gesaan untuk PMX letak jawatan. Persoalan yang pertama adalah, adakah gesaan ini wajar dan rasional ataupun sebenarnya langsung tidak perlu Anwar Ibrahim dengar gesaan untuk beliau letak jawatan? Saudara-saudara, menurut Hasan Karim, Anwar tak perlu letak jawatan. Jadi kepada kepimpinan yang memusuhi Anwar Ibrahim, tidak perlulah kamu berharap Anwar letak jawatan. Bahkan GPS sebelum ini, Premier Sarawak Abang Jo sendiri berkata, beri Anwar peluang satu penggal ini. Kalau nak jatuhkan Anwar, nak ganti Anwar, cuba try test pada PRU16. Walaupun bekas PM Najib Razak telah diberikan kebenaran untuk semakan kehakiman berhubung titah edendum bagi menjalani baki hukuman penjara di rumah, PM Anwar Ibrahim tidak sepatutnya dijangka meletak jawatan. Sebaliknya, MP PKR Hasan Karim menegaskan bahawa Anwar harus dipuji kerana komitmennya untuk menegakkan kebebasan kehakiman. Anwar secara pribadi dan sebagai PM tidak boleh menjawab secara sewenang-wenang sama ada titah edendum itu ada atau tidak ada, katanya dalam kenyataan media. Dalam hal ini, kredit atau pujian wajar diberi kepada PM yang berulang kali menjawab dan menjelaskan di dalam parlimen atau di luar parlimen bahawa kerajaan dan beliau khususnya sebagai Perdana Menteri tidak boleh mengganggu perjalanan prosiding mahkamah dan keputusan hakim-hakim. Hasan juga menyatakan bahawa Najib mengemukakan permohonan pengampunannya
kepada lembaga pengampunan yang dipengerusikan oleh Yang di-Pertuan Agong, dan Anwar tidak terlibat secara langsung dalam proses membuat keputusan lembaga itu. Jadi kalau nak kata Anwar dan kerajaan menyembunyikan tita edendum, kewujudan tita edendum, saudara-saudara, menurut MP daripada kerajaan, MP PKR, berkata, Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri tidak boleh menjawab secara sewenang-wenang sama ada tita edendum itu ada atau tidak ada. Saudara-saudara, apa komen Anda?